Macau yang mempunyai campuran budaya Portugis dan Cina dikenali sebagai Monte Carlo of the Orient dan Las Vegas of the East disebabkan banyaknya kasino di bandar tersebut. Tambahan lagi, Macau adalah satu-satunya wilayah di China yang membolehkan aktiviti perjudian dijalankan secara sah. Aktiviti perjudian di Macau menjana pendapatan terbesar di dunia dan diikuti dengan pelancongan berasaskan aktiviti perjudian. Macau dipenuhi dengan hotel mewah, menawarkan pelbagai jenis makanan dan mempunyai tempat bersejarah membuatkan ianya tumpuan pelancong. Walaupun negara ini hanya bersaiz kecil, jumlah kedatangan pelancong ke sini amat mengagumkan. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana Macau boleh menjadi negara yang sangat kaya. Teruskan menonton. Sejarah Macau. Macau terletak di bahagian penjuru selatan barat China dan bertentangan dengan Hong Kong. Macau dahulunya adalah perkampungan nelayan dan hanya mempunyai sedikit populasi sebelum kedatangan Portugis pada kurun ke-16. Pada tahun 1557, Portugal mendapat kebenaran Cina untuk menubuhkan pusat dagangan di Macau. Kemudiannya, ramai Portugis dan Cina yang datang ke Macau menjadikan ianya pusat dagangan serantau yang amat menguntungkan kepada Portugis melalui 3 jalan dagangan utama iaitu Macau, Malacca, Goa, Lisbon, Guangzhou, Macau, Nagasaki dan Macau, Manila, Mexico. Akan tetapi, zaman kejatuhan Portugis pada kurun ke-17 dan ke-18, jalan dagangan utama mula digugat oleh kuasa Belanda dan British. China menyerahkan Hong Kong kepada British pada tahun 1842 dan kedudukan Macau sebagai pusat dagangan terus jatuh kerana kapal-kapal besar mula beralih ke pelaburan Victoria di Hong Kong. Untuk menaikkan kembali ekonomi, pada tahun 1848 hingga awal 1870-an, Macau terlibat sebagai tempat transit untuk perdagangan hamba yang menghantar penduduk dari selatan China menaiki kapal ke negara Cuba, Peru dan pelabuhan lain di selatan Amerika untuk bekerja sebagai hamba di ladang atau lombong. Aktiviti nelayan kembali menjadi sumber pendapatan penduduk setelah Macau hilang kedudukan sebagai pusat dagangan serantau. Pada awal 1920-an, lebih 70% penduduk menjadi nelayan. Sementara itu, perniagaan lain adalah seperti pembuatan mercun dan bot nelayan. Akan tetapi, yang paling utama ialah aktiviti perjudian mula menjadi popular. Macau dipulangkan oleh Portugis kepada China. Pada tahun 1987, Portugal menandatangani perjanjian Sino-Portugis menyatakan Macau akan dipulangkan kepada China pada 20 Disember 1999. Macau dipulangkan kepada pemerintahan China pada tahun 1999 sebagai wilayah pentadbiran khas yang bermakna Macau mempunyai undang-undang berlainan dari tanah besar China. Macau menjadi sebahagian Greater China yang merangkumi China, Hong Kong dan Macau. Di bawah pentadbiran satu negara dua sistem, Macau mempunyai negara dan undang-undang sendiri serta boleh mentadbir kewangan. Macau mempunyai mata wang tersendiri iaitu Patakas dan undang-undang menyatakan aktiviti perjudian adalah sah di wilayah itu dan ianya menjadi penyumbang utama ekonomi negara itu. Ekonomi Macau mempunyai penduduk sekitar 600,000 orang. Macau mempunyai pendapatan keluaran dalam negara kasar KDNK sangat besar iaitu 53.86 bilion USD pada tahun 2019. Pendapatan ekonomi yang besar berbanding dengan populasi yang kecil membolehkan nilai KDNK per kapita antara yang tertinggi di dunia. Menurut tabung kewangan antarabangsa IMF, menjelang 2020, KDNK per kapita tertinggi iaitu 143,000 USD di mana tertinggi di dunia, menyaingi Qatar dan Luxembourg. Sejak tahun 2008, pentadbiran di Macau mula memberi bayaran tahunan kepada penduduknya. Pada tahun 2018, sebanyak 1,245 US$ diberikan yang merupakan jumlah terbanyak. Pemberian wang di bawah skim ini mula dilancarkan pada waktu krisis kewangan adalah bertujuan untuk berkongsi hasil pembangunan ekonomi bersama rakyat. Ekonomi Macau juga bersifat terbuka sejak diberikan kembali kepada China pada tahun 1999. Disebabkan Macau mempunyai keluasan tanah yang kecil dan kurang sumber asli, ia banyak bergantung kepada tanah besar China untuk bekalan makanan, air bersih dan tenaga. Jepun dan Hong Kong juga menjadi pembekal bahan mentah dan barangan yang utama. Namun terdapat beberapa faktor yang menghalang pembangunan ekonomi yang lebih maju dan kebebasan ekonomi sebenar seperti kepincangan dalam mengawal rasuah yang memburukkan integriti kerajaan, kekurangan fleksibiliti dalam pasaran pekerjaan dan tiada pembaharuan dalam kualiti pentadbiran kerajaan. Macau dan aktiviti perjudian. Disebabkan aktiviti perjudian diharamkan di tanah besar China, wilayah Macau membuka peluang luas kepada rakyat China untuk datang dan berjudi dengan sah. Perjudian di Macau dibenarkan undang-undang buat pertama kalinya pada kurun ke-19 untuk membantu menjana pendapatan kerajaan. Pada permulaan, monopoli untuk syarikat kasino pertama diberikan kepada syarikat Taijing pada 1937.
Namun syarikat ini dilihat sangat konservatif dan tidak mampu meningkatkan ekonomi dengan hasil perjudian. Setelah itu, industri ini berjaya berkembang pada tahun 1962 apabila kerajaan Macau membenarkan satu sindiket STDM yang ditubuhkan antara ahli perniagaan Hong Kong dan China untuk memonopoli industri ini. Badan ini telah memperkenalkan aktiviti perjudian seakan barat dan juga memajukan sistem pengangkutan antara Macau dan Hong Kong. Telah berjaya membawa masuk jutaan orang yang datang untuk berjudi setiap tahun. Ini telah menjadikan Macau pusat perjudian global dan mengembangkan lagi ekonomi dengan sangat drastik. Macau memfokuskan kepada pelanggan yang kaya dan mewah seperti VIP yang datang berbelanja dan menyediakan bilik persendirian serta memberi keistimewaan tertentu kepada mereka. Pelanggan yang datang akan membelanjakan wang yang banyak di kasino. Terdapat juga promotor mencari pelanggan-pelanggan kaya ke kasino dan diberikan bayaran untuk tugas ini. Hasil tahunan dari aktiviti perjudian adalah melebihi 28 bilion US dolar setahun dan pada tahun 2019 bernilai sehingga 36.7 bilion US dolar. Ini adalah 3 kali ganda melebihi hasil perjudian di Las Vegas dan secara jelas menunjukkan kebergantungan wilayah ini kepada hasil perjudian sangatlah besar. Pelaburan antarabangsa. Operasi perjudian di kasino-kasino menjana hasil cukai kerajaan pada tahun 2001 sebanyak 40%. 10 tahun kemudian, pendapatan kerajaan dari industri ini meningkat sekitar 81% dari jumlah cukai yang dikutip. Pertambahan hasil cukai yang banyak ini menyebabkan pembukaan industri perjudian di peringkat antarabangsa dengan membawa masuk syarikat dari luar negara yang diberi lesen perjudian. Hingga tahun 2001, hanya satu badan yang memonopoli industri ini. Pada tahun 2002, lesen operasi kasino diberikan kepada beberapa syarikat antarabangsa dan juga usaha sama. Ini termasuk syarikat terkenal dari Australia, Hong Kong dan Amerika Syarikat. Syarikat-syarikat ini membuat pelaburan yang sangat besar untuk membina resort kasino, hotel mewah dan pusat beli belah mewah. Wilayah Macau yang bersaiz kecil dan mempunyai 2 pulau yang diperbesarkan termasuk menambak tanah untuk menghubungkan pulau-pulau yang menjadi tempat tumpuan kompleks kasino. Pembukaan resort kasino yang banyak dan pembangunan lain menyebabkan sektor pembinaan kekurangan pekerja. Kerajaan telah membawa masuk pekerja import dari negara lain termasuklah tanah besar China, Hong Kong, Filipina dan India. Pembukaan banyak kasino baru memberi impak terbesar kepada ekonomi di mana jumlah pelancong yang datang bertambah dan hasil cukai semakin banyak. Namun, pusat perjudian VIP yang disediakan dilihat sebagai masalah kepada ekonomi China secara amnya. Ini kerana sebahagian besar duit yang digunakan oleh pelanggan VIP ini adalah hasil rasuah di tanah besar China. Keuntungan dari industri perjudian kasino dilihat semakin pulih setelah tidak lagi mengharapkan keuntungan dibuat dari pelanggan VIP dan beralih kepada aktiviti lebih umum seperti pasaran pusat hiburan. Kerajaan juga menggalakkan kepelbagaian selain dari aktiviti perjudian seperti di Las Vegas yang menjadi pusat hiburan dan pertunjukan. Kesimpulannya, berdasarkan laporan ramalan dari Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada April 2020, disebabkan pandemik COVID-19, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Macau akan merosot 29.6%. Pentadbiran Macau perlu meneliti dan membuat penambahbaikan bagi merangsang ekonomi bukan sahaja dari hasil perjudian. Populasi golongan pertengahan juga semakin bertambah. Ekonomi seharusnya dijana dari hasil yang stabil dan tetap bagi tahun kehadapan. Yang pasti, Macau adalah antara negara ekonominya membangun disebabkan oleh faktor industri perjudian. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.